Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Sri Setia, ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas segala nikmatnya yang berpanjangan kepada kita. Nikmat yang amat-amat banyak ini wajib kita syukuri dengan mentaati perintahnya, meninggalkan segala larangannya sebagai tanda kita bersyukur. Dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan barakah kepada ahli-ahli majlis ilmu berada dalam majlis Raudatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, pagi ini kita ambil sedikit masa untuk berada dalam sesi tazkirah bulanan, iaitu bacaan kitab buku berkaitan dengan fadilat istighfar, kelebihan beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan ada buku, boleh buka muka surat 41, tajuk berkaitan dengan istighfar Nabi Yunus alaihi salam. Istighfar, permohonan ampun daripada Nabi Yunus alaihi salam. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai' fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, riwayat daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Itu berkenaan dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ni, kalau tuan-tuan baca cerita dia dalam Quran, ada surah Yunus. Saya lupa juzuk berapa. Adalah surah Yunus yang diutus Nabi Yunus alaihi salam, yang diutuskan kepada kaum Nainawa. Kaum Nainawa itu satu perkampungan tempat di utara negara Iraq. Di utara negara Iraq tu, Nabi Yunus diutuskan kepada satu kaum yang namanya Nainawa. Lalu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Kita baca hadis ini, kita faham tak? Daripada Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ketika mana Allah Ta'ala menguji Nabi Yunus berada dalam perut ikan, kerana Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Dalam perut ikan disebut. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan. Da'watu dhinnun. Dhinnun tu Nabi Yunus lah. Sebab tu sebahagian dalam kitab-kitab dia tulis nama ikan tu ikan nun. Ikan nun, orang Melayu tak sebut kok ikan nun. Dia sebut apa? Ikan paus. Ada ikan paus. Orang Kelantan sebut ikan pauh. Pauh, cuma pauh ni dah takut bertukar dengan buah pauh. Tak?
Orang Perak tak sebut buah paus, dia sebut buah plum. Nah, tak apalah, itu masalah bahasa. Ikan non, ikan paus, nak besar. Yang mana diujinya Nabi Yunus alaihi salam berada ditelan oleh ikan nun tersebut. Sebagai satu bentuk hukuman daripada Allah Ta'ala kerana meninggalkan kaumnya Nainawa. Apa dibuatnya dalam perut ikan tu? Idda'a wa huwa fi batnil hut. Fi batni makna perut, al-hut ikan. Al-hut ikan. Ingat cerita dalam surah Al-Kahfi kan? Falamma jawaza qala li fatahu la abruh hatta ablugha majmal bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa minta nak makan kan, jalan jauh. Allah perintah, carilah Khidir. Mana nak cari Khidir? Tempat pertemuan dua lautan, di mana bekalan membawa ikan tu lompat, ikan tu hidup. Tak, dengan budak dia. Inni nasitul hut. Aku lupa. Budak tu berhenti di situ. Ikan tu bawa bekal ikan, tiba-tiba ikan tu melompat masuk ke laut. Tu cerita Nabi Musa AS. Allah kata situlah mana berlaku benda tu, situ ada Khidir. Rupa-rupa budak tu, budak suruhan dia ni, apa khadam dia ni, Yusha nama dia, terlupa nak khabar. Mudah jalan, meninggalkan tempat yang dia tuju. Itu dalam cerita surah Al-Kahfi. Disebut perkataan Al-Hut, ikan. Ikan yang asalnya mati, ialah dah masak, matilah. Tapi dia hidup semula dan berlari masuk ke dalam lautan. Itu sebahagian daripada mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Ini cerita Hud juga, cuma cerita Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Kata ulama, bagaimana Nabi Yunus diuji? Sebab tu tidak ada siapa-siapa yang lebih besar ujiannya melainkan para nabi dan rasul. Awan Suristia pernah duduk dalam perut ikan? Ada. Nah, 3 kegelapan subhanallah diuji Nabi Yunus. Dalam perut ikan ni disebut dalam kitab riwayat 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan perut ikan tu sendiri. Bukan ada spotlight dalam perut ikan. Tak ada spotlight. Kegelapan perut ikan. Bagaimana nak berdepan dengan kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan tengah laut. Bukan dasar laut. Subhanallah. Lautan yang dalam. Bukan ada lampu dalam laut tu tak. Duduk dalam perut ikan yang pertama, gelapnya perut ikan. Yang kedua, dasar lautan tu. Dan yang ketiga, kegelapan tengah malam yang pekat. Tak ada siapa-siapa ada. Berseorangan dalam perut ikan dalam keadaan macam tu. Tu dia. Sebab itulah kita kata, bukan kita kata, hakikatnya Allah nak tunjuk tidak ada siapa yang lebih besar. Kita rasa ujian kita beratnya, aku ni stresnya, tensionnya, tetapi ujian para nabi dan rasul lebih besar daripada itu. Wa huwa fi batnil hut, dan dia berada dalam perut ikan. Apa dia doa dia? Dia punya zikirnya. Doanya ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang ni saya rasa, saya yakin tuan-tuan pun hafal ni. Tak rugilah kalau tak hafal, bukan susah pun. Selalu kita dengar tak. Jadikan nasyid. Ada orang duk buat nasyid. Budak-budak kita pun sekolah rendah pun duk hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh zalimin, dan aku daripada orang-orang yang zalim. Ini biasa. Dia dalam kalangan orang yang rapat dengan Allah, dia buat satu dosa yang dianggap sebagai zalim. Dosa ni satu perkara yang zalim. Bukan zalim orang Melayu. Kadang orang Melayu tak semayang dia tak rasa zalim, tak puasa dia tak rasa zalim. Tak. Zalim perkara-perkara yang tak sepatutnya. Zalim dari segi bahasa apa? Letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Letak sesuatu bukan pada tempat dia. Itu zalim. Maka apabila berlakunya sesuatu yang tidak patut berlaku, maka itu kezaliman, iaitu menderhakai Allah Subhanahu wa taala.
Jadi para nabi dan rasul orang rapat dengan Allah, dia sentiasa merasa dirinya zalim. Termasuk Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, aku telah menzalimi, aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim, yang jahat lah kita kata. Nah, bukan kita kata Nabi Yunus tu jahat, jangan salah faham pula. Dia merasakan diri dia telah melakukan satu kejahatan, kezaliman yang wajib beristighfar, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok tok kita Adam alaihissalam sama juga. Apabila makan buah khuldi, Allah kata jangan hampir dengan pokok tu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan hampir, jangan kata nak makan, hampir pun tak boleh. Tapi Nabi Adam fa'azallahuma syaitan, telah digoda oleh syaitan, isterinya sekali Hawa, maka makan buah khuldi. Dia kata apa? Rabbana, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna, ya Allah aku telah zalim. Sama juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku zalim tu sebagai satu bentuk rasa redah diri dengan Allah Ta'ala. Zat yang kamu derhaka itu adalah Allah Ta'ala. Sebab tu ulama tasawuf kata jangan dipandang sisi dosa tu, pandanglah pada siapa kamu berdosa. Jangan dipandang kecilnya dosa ni. Beres ni dosa kecil je, aku ambil wuduk gugurlah dosa tu, ai mudah. Dosa kecil je ni, kita sembahyang sunat, buat amalan sunat tu, gugurlah dosa tu, jangan. Ni dosa kecil je ni, aku sedekah RM1, RM10 hari-hari duk sedekah, gugurlah dosa tu, jangan. Jangan dipandang pada kecilnya dosa tu, tapi pandanglah pada siapa kamu berdosa. Sudah tentu pada Allah Ta'ala. Dosa kecil ke dosa besar, berdosa dengan Allah Ta'ala. Sebab tu para ulama, para wali-wali Allah, muqarrabin, Nabi dan Rasul sentiasa merasakan diri mereka berdosa. Dosa, rasa zalim. Nabi SAW maksum. Nabi SAW tak ada dosa, maksum. Tapi sampai bengkok kaki, kenapa? Solat malam bengkok kaki. Kenapa Nabi yang maksum solat malam bengkok kaki? Kita banyak dosa, tak bengkok-bengkok kaki pun. Tak, bengkok kaki sebab lain tak kira. Tak, bengkok kaki sebab solat malam ni. Rasulullah yang maksum kerana apa? Nak menjadi umat yang bersyukur, nak jadi hamba yang bersyukur, syukur pada Allah. Termasuklah mengasai Allah tu agung, Allah tu hebat, dan kita ni berdosa zalim pada diri sendiri. Jadi betapa Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Yunus, merasakan kezaliman apabila meninggalkan kaumnya dan merasakan dosa di sisi Allah Ta'ala. Lalu dia kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh baca bila-bila masa. Bangun malam, tengah-tengah duk buat apa pun, duk sambil-sambil bawa kereta, sambil-sambil masak, sambil-sambil apa sahaja, perkataan-perkataan yang baik boleh disebut, melainkan dalam tempat yang tak sepatutnya, ya. Tempat yang tak sepatut, dalam tandas, tengah buang air dan sebagainya. Lain pada tu boleh sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Boleh baca dalam, ada riwayat menyebut tahiyat akhir sebelum salam. Sebelum nak bagi salam tu, himpunan doa tu banyak. Cuma kalau jadi imam, dia jadi isu makmum tak puas hati lah. Tu kalau jadi imam lah. Tak apa. Tapi kalau jadi imam, lepas lepas pada innaka hamidum majid. Boleh minta apa sahaja. Cuma jadi imam takut makmum, imam ni lena ke apa? Walau imam tu baca doa tak? Tapi kalau kita sembahyang sunat kita sembahyang seorang-seorang, tak ada siapa pun, bolehlah perbanyakkan doa sebelum salam, selepas innaka hamidum majid. Mintalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Banyak doa, minta berlindung daripada dajjal. Minta berlindung daripada dajjal pun doa selepas pada innaka hamidum majid, sebelum bagi salam. Tiada Tuhan melainkanmu. Tengok ertinya, makna dia apa? La ilaha illa anta. Biasalah tuan-tuan, tak payah terjemah pun, itu semua basic, semua ini basic dalam agama. Itu adalah akidah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Subhanaka inni, maha suci engkau, kuntu minadh zalimin, aku daripada orang-orang yang zalim. Rasa buat dosa, rasa kita ni zalim, rendah diri dengan Allah Ta'ala. Perkataan kita guna tu menunjukkan kita ubudiyah. Dia panggil tadhallul. Apa nak tadhallul?
Tadallul makna menghinakan diri depan Allah Ta'ala. Sifat Allah tu mutakabbir. Kenalah dengan kita hak tadallul. Allah ada nama 99 nama dia. Salah satunya Al-Mutakabbir. Apa makna Al-Mutakabbir? Maha sombong, maha takabbur, maha bermegah diri. Itu sifat Allah. Kita ni kena tadallul, jangan takabbur juga. Tadallul, menghinakan diri. Ya Allah, aku zalim. Kan ada apa nama ni, dia panggil apa, nak panggil doa bukan doa, nak panggil zikir pun bukan zikir, dia panggil munajat lah. Munajat. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ada orang dia buat nasyid. Sebahagian kata ini adalah perkataan Imam Syafi'i, tapi wallahu alam sebahagian mengatakan ia bukan, tidak sahih. Tidak sahih daripada Imam Syafi'i. Tak apalah, tapi perkataannya cukup cantiklah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Ya Allah, aku tak layak masuk syurga. Tak. Itu sebut bentuk tadallul tu. Tapi ada orang tak erti, tak faham, dia kata, "Oh, mu tak nak syurga ke?" Bukan tak nak syurga. Ada ustaz marah duk baca ni. Tak payah marahlah. Cuma kena reti parking lah. Jangan baca lepas solat. Lepas solat Nabi tak baca hak tu. Ada orang marah, apa mu duk baca benda ni? Mana tak nak syurga ke? Bukan tak nak syurga. Bukan kita kata tak nak syurga. Kita kata kita tak layak masuk syurga sebagai bentuk tadallul. Kalau ikut nak juga. Nak semua nak masuk syurga. Macam kahwin baru lah. Kita tahu kita tak mampu. Tapi kita nak tak? Saya malu pula nak mengaku. Jangan malu mengaku. Nak muslimat marah kat belakang. Nak lagi, nak kahwin, nak. Tapi sedar diri. Aku ni udah 70, 80, udah lah. Aku ni tak mampu. Yang seorang tu pun lah duit tak berapa nak ada contoh. Maka dia tahu dia tak mampu. Bukan kata tak mau. Sama lah. Ilahi lastu lil firdausi ahlah. Tuhan, aku tak mampu masuk syurga. Dia kena diri dia. Dosa berlambak. Salat jemaah pun tak cukup. 5 kali sehari pun tak dijaga. Contoh. Qiyamul Lail tak pernah bangun. Quran pun berapa baris dia baca. Duk baca Facebook je banyak. Dia sedar diri. Maka dia kata, ilahi lastu lil firdausi ahlah. Ya Allah, aku tak mampu masuk syurga. Aku tak layak masuk syurgamu. Ya Allah. Itu namanya tadallul. Ada ustaz duk marah, mu tak nak masuk syurga ke? Allah suruh minta syurga. Ya, Allah suruh minta syurga. Kita minta syurga. Tapi tadallul, merendah diri depan Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi duk buat ni. Nabi Yunus duk buat tu. Ya rasa dia zalim. Nabi Adam pun rasa dia zalim. Rabbana zalamna. Hai Tuhan, aku zalim. Ya Allah. Kena faham. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Dan aku tak mampu nak menahan panahnya neraka. Nak masuk syurga tak mampu. Neraka panah. Patut mengadu pada Allah. Fahabali taubatan. Terimalah taubat. Tu. Bila terima taubat tu pengharapan daripada tadallul. Bukan tak nak masuk syurga, nak syurga, tapi sedar diri kita ni. Tak. Tapi rahmat Allah itu luas dengan tadallulnya. Moga-moga dengan tadallul, rasa hina depan Allah, Allah ampunkan dosa, Allah beri kita taubat nasuha, kita dapat hidayah bertaubat nasuha, maka Allah redha dan tak ada apa balasan hak lebih besar lain pada redha Allah Ta'ala. Dan Allah menjadikan hamba-hamba yang bertaubat tadi sebagai ahli syurga. Amin. Itu dia. Kena faham. Bukan duk marah ikut suka dia, nak marah orang duk baca. Cuma jangan baca lepas solat. Lepas solat ada zikir dia sebagaimana imam kita duk baca tadi. Itu hak sunnah. Baik, mana tadi? Sesungguhnya tiada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa ini melainkan Allah akan mustajabkannya. Itu makna hadisnya. Jadi ini antara doa yang warid, yang maksur, hak Nabi ajar. Tak timbul soal Nabi ajar berat untuk kita amal. No, kan? Nabi ajar, Nabi ajar ni berat, Nabi je amal. Bukan, jangan faham macam tu. Itu silap faham. Nabi ajar ni sia-sia lah kalau kata berat untuk umat dia. Sebab Nabi diutuskan sebagai seorang bersifat tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan kepada umat dia. Maka umat dia ambil daripada Nabi, amalkanlah. Nabi mengajar doa Nabi Yunus, yang Nabi pun baca, kita pun baca. Cuma teguran pada imam,
Bukan imam di sinilah, mana-mana imam. Kalau dia jadi imam, dia kena tukar dari segi grammarnya. Dari segi grammar bahasa Inggeris, bahasa Arab sebut nahu, iaitu tukar kata ganti nama. La ilaha illa anta subhanaka inna. Kalau dia imam, ingat kalau dia imam ada makmum kat belakang. Kalau dia seorang-seorang tak apalah, ini mana sesungguhnya aku. Tapi jangan ingat mu seorang makmum kat belakang tu. Maka dia kena kata inna kunna minal zalimin. Tu jadi diubah sikit. Yang lain kekalkan. Yang lain kekal macam biasa. Cuma kalau imam kena ubah subhanaka inna kunna minal zalimin. Itu dari segi bahasanya, adab sebagai imam yang meraihkan makmumnya kat belakang. Kalau dia berdoa sebagai imam, makmumnya mengaminkan, maka betulkan dari segi grammar bahasa Arab nahunya. Di dalam hadis riwayat Ad-Dailami rahimahullah, bawah sekali, ungkapan ini jelas mempunyai maksud permohonan keampunan selain tauhid dan tasbih. Tu apa konten dia? Apa konten dalam doa Nabi Yunus? Ada tauhid, ada tasbih. Tauhid benda paling asas sekali. Mana tauhidnya? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Rasa bersalah, balik kepada basic, balik pada asas. Allah, engkau Tuhan, ya Allah, aku hamba. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Satu tu namanya tauhid. Lepas tu tasbih. La ilaha illa tu, la ilaha illa anta tu pun tahlil. Tahlil tu cuma tahlil yang berkonsepkan tauhid. Memang semua tahlil tu berkonsepkan tauhid. Nak ceritanya, ajaran tauhid tu ada pada tahlil. Ajaran tauhid tu ada pada tahlil lah. Tahlil apa dia? La ilaha illallah. Bukan kenduri jamu makan. Ada orang ingat tahlil kenduri jamu makan. Iyalah itu cerita lain. Itu majlis tahlil. Itu majlis tahlil. Kalau kata tahlil, la ilaha illallah, tadi pun imam pun kita pun ada tahlil tak? La ilaha illallah, itu tahlil. Yang mana dalam isi tahlil apa dia? Ada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kena kita sentiasa perbaharui. Makna kata bagi benda tu fresh. Jangan dibaginya layu. Tak, mudahnya mati, naudzubillah. Kerana diserang oleh anasir-anasir luar yang namanya maksiat, yang namanya dosa, yang namanya benda-benda nifaq, yang namanya sifat mazmumah, yang namanya benda-benda syirik, yang namanya benda-benda kufur. Dia akan mematikan, melayukan na'udzubillah tauhid tadi. Sebab tu kena bertahan, kena renew, kena refresh. Sentiasa ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya tahlil, ataupun tahlil yang membawa kepada makna tauhid. Lagi apa lagi? Tasbih. Mana tasbihnya? Subhanaka. Tasbih ada. Tak semesti subhanallah. Subhanallah. Tasbih ni subhanaka. Ka tu tuju kepada kamu. Kamu tu siapa? Allah Ta'ala. Maha suci engkau ya Allah. Itu tasbih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis lagi satu, muka surat 42. Laqad kana du'a'u akhi Yunus ajaban. Awwaluhu tahlilun wa awsatuhu tasbihun wa akhiruhu iqrarun bidzambi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya 87. Itu tak ada dalam hadis, cuma penulis petik lah. Ada dalam hadis, dalam hadis tak ada lah nombor 87 tu. Cuma penulis petik mana doa ni nak cari. Dalam Quran ada, buka surah Al-Anbiya ayat 87. Ada dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ni apa? Surah berkaitan Nabi. Nama pun Al-Anbiya. Al-Anbiya maknanya apa? Nabi-Nabi. Banyak cerita Nabi dalam tu. 112 ayat kalau tak silap saya. Kebetulan saya ada kuliah tafsir surah Al-Anbiya di surah Mudaththir, taman rumah saya sendiri. Dalam tu banyak cerita perihal Nabi. Termasuk perihal Nabi Yunus AS. Bagaimana baginda berdoa, bertasbih, bertahlil, bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh rujuk surah Al-Anbiya ayat 87. Ma da'a biha mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun fi yawmin 3 marrat illa istujiba lah
Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa mafhumnya? Sesungguhnya saudaraku Nabi Yunus, saudaraku, istilah dia, mana-mana Nabi ni semua dikira sebagai bersaudara, walaupun bukan daripada bangsa rumpun yang sama. Mungkin ada Nabi daripada kalangan Bani Israel, mungkin ada Nabi daripada kalangan Arab, tapi mereka semuanya tetap dikira bersaudara. Sama sahaja. Dalam Quran sebut la nufarriqu baina ahadin. La nufarriqu baina ahadim. Tidak dibezakan kerana perjuangan mereka tetap sama. Perjuangan mereka menegakkan akidah la ilaha illallah. Jadi saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yunus berdoa dengan doa yang ajaban, ajaib. Dah jadi perkataan Melayu. Ajaban itu Arab, Melayu kata ajaib, mengkagumkan, amat ajaib, amat mengkagumkan doanya, yang sungguh menghairankan, mengkagumkan. Di awalnya tahlil, kerana digabungkan tahlil, tasbih dan taqrir. Iqrar, bukan takrir, iqrar. Di situ adanya tahlil la ilaha illa anta sebagai satu bentuk penegasan tauhid. Yang kedua wa awsatuhu, awaluhu tahlil, awalnya tahlil. Awsatuhu, pertengahannya tasbih. Tasbih subhanaka, menyucikan Allah. Dan wa akhiruhu, hujungnya iqrarun bidzambi, mengakui dosa, mengaku dosa. Kan biasa kita kata orang nak mengaku silap ni kadang-kadang susah dia nak mengaku silap tak? Setengah-setengah orang ni susah nak mengaku silap. Tambah kalau dia duduk atas. Duduk atas ni mana orang besar lah. Minta maaf lah, ada orang besar kat sini. Tak, bukan orang sini, orang terbalai. Tak. Kadang-kadang orang besar, orang ada pangkat kedudukan menenggelamkannya, melalai lekakannya dengan pangkat kedudukan. Nak mengaku silap tu susah. Hak silap tu siapa? Mu lah, sebab mu orang bawah. Tak, mu hak di bawah ni. Mu siapa? Aku kata aku silap. No. Macam dia tak pernah silap. Jadi mengakui kesilapan ni sifat mahmudah. Apatah lagi kita hak bukan Nabi, hak banyak dosa-dosa berlambak ni. Nabi hak tak kira berdosa pun bidzambi, mengaku dosa. Dalam keadaan status dia, title dia, maqam dia, darjah, martabat Nabi dan Rasul pun mengaku dosa. Dengan kata aku ni zalim lah, minta ampun lah. Kita hak tak Nabi, hak tak Rasul ni, nak mengaku silap tu susah. Satu antara bentuk, antara sifat mahmudah ialah mengaku silap, mohon maaf. Walaupun dia tinggi setara mana pun, duduklah kayangan setara mana, pangkat besar setara mana pun, tak boleh bawa ke kubur lah. Bukan boleh masuk kubur. Tak sedap beragah lah. Orang Kelantan kata beragah. Apa makna beragah? Belagak. Kita cukup menyampah dengan orang beragah ni. Belagak. Tak. Kita lebih hormat orang yang berada di atas, tapi dia down to earth, kata orang putih. Down to earth, makna kata tunduk ke bumi, sedar diri. Pangkat tak ke mana pun. Jadi dia bertawaduk, bertadallul. Ngaku silap, minta maaf ya, ini memang silap saya. Kita pun tak ada nak marah. Kita pun silap, dia pun sama-sama silap, sama mengaku perbaiki kesilapan. Itu normal. Hak tak normalnya hak ada beragah, hak ada belagak. Tak tentu kalu, kata orang Kelantan, yang membuatkan Allah Ta'ala benci. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ada dalam surah Luqman. Baca wasiat Luqman dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman nasihat pada anak dia, antaranya ialah la tamshi fil ardi maraha. La tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan dalam keadaan belagak atas muka bumi ni. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah benci hak mana belagak, hak mana bangga diri. Ini antara wasiat, pesanan Luqman alaihi salam. Sebahagian ulama kata dia Nabi, sebahagian ulama kata dia wali Allah. Tak kisahlah. Yang penting isi wasiat dia kita ambil sebagaimana tertulis dalam surah Luqman. Dia kata ke anak dia, la tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan belagak, jangan duduk beragah, jangan duduk sombong. Allah benci. Innallaha la yuhibbu, Allah tak suka kulla mukhtalin fakhur. Yang belagak, yang beragah, yang sombong, yang bangga diri. Sehingga tak mau nak mengaku silap. Nabi pun mengaku silap. Iqrarun bidzambi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kuntu minadh zalimin tu, aku ni zalim ya Allah, aku berdosa. Itulah yang dikatakan sebagai iqrarun bidzambi.
Mengaku berdosa. Mengaku berdosa dengan Allah. Mengaku silap. Cuma hak ulama suruh kita berhati-hatinya ialah jangan sampai kita nak mengaku silap, mengaku salah ni sehingga kita mendedahkan aib. Detail sangat ceritanya. Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. Banyak salah saya lalai leka, Ustaz. Muda-muda dulu, Ustaz. Saya kan duk kacau orang janda. Oh dah, tu detail sangat. Tak payahlah tu aib. Dia duk cerita muda-muda dulu kat Kuala Lumpur, masa saya kat Kuala Lumpur. Saya masuk kelab malam, disco, saya tak payah. Itu aib. Allah tutup. Allah tutup, mu pun kena tutup juga. Cukuplah secara umum saya berdosa. Saya lalai leka. Mengaku dosa, taubat pada Allah Ta'ala. Jangan dedahkan aib. Dedah aib sendiri pun tak boleh, apatah lagi orang lain. Oh, Ustaz, saya kenal dia tu. Bukan aku tak kenal. Mu zaman muda, file mu dalam poket aku. Oh, tengok. Kenal sangatlah budak ni. Dah belagak nak mari masjid. Udah tua-tua baru nak mari masjid, kata dia. Muda-muda dulu, file mu dalam poket aku. Yalah, dalam poket mu pasal pun ada dedah. Tak payah dedah lah. Allah tutup aib dia. Dan kamu tahu aib dia, mu tutup aib dia. Satarallahu musliman fil akhirah. Allah tutup di akhirat nanti. Dalam hadis sahih sebut riwayat Muslim kan. Siapa-siapa tutup aib saudara dia, Allah tutup aib dia di akhirat. Sebab kita pun aib berlambak. Kita aib ni pun berlambak. Tapi orang tak nampak sebab Allah tutup. Itulah antara nikmat. Itulah antara bukti Rahman Rahim Allah Ta'ala. Allah Rahman, Allah Rahim. Dia tutup aib kita. Lepas tu kita dah beri, dah buka pasal apa? Apatah lagi aib kawan kita. Jangan duk tutup, jangan duk buka, dedah. Siapa-siapa nak ditutup aib dia di akhirat, maka jaga aib orang lain atas dunia ni. Jangan duk cerita mendedahkan aib dia. Jadi kita mengaku bersalah, mengaku dosa. Ulama nasihat, jangan melepasi sempadan sehingga kita mengaku berdosa. Kita duk cerita benda-benda aib yang Allah tutup. Jangan duk cerita kat orang. Segala maksiat, segala dosa mungkin ada hak kita buat tu, Allah tutup, kita pun tutup jugalah. Jangan duk bangga cerita kat orang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi beritanya apa? Ceritanya apa? Ceritanya ialah, berita baiknya ialah, hujung sekali tu muka surat 42 tu, ma da'a biha mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyumun. Tidaklah orang-orang yang dilanda keresahan apabila seorang yang dilanda resah. Mahmumun makna resah, resah gelisah. Maghmumun makna dia ditimpa susah. Mahmum makna dia ditimpa resah, gelisah. Resah dia, gelisah dia. Maghmumun ditimpa susah. Mungkin ada musibah, mungkin ada penyakit, kau sakit, kau banjir, kau apa, kau tsunami, kau dia musibah macam-macam bentuk musibah lah pada diri dia ke, pada muka bumi ini ke. Tak, sekarang ni ramai yang maghmumun. Kita boleh kata maghmum ramai lah sekarang ni dengan COVID ni. Tak, dengan COVID ni ramai yang maghmum. Dia rasa susah maghmum ni. Ada hak hilang kerja. Tak, cikgu-cikgu macam saya ni pun rasa susah jugalah. Tuan Haji Kadir tak apa pencen nama dah. Cikgu hak tak pencen lagi ni. Oh, nak ngajar budak kat rumah lagi, kat sekolah lagi, udah gili-gili lagi. Penggiliran tak? Penggiliran hak di depan mata kita kat sekolah lagi, hak kat rumah lagi. Tak apalah tu. Allah uji. Rasa susah dengan COVID ni. Masing-masing rasa bahagian masing-masing lah. Ujian Allah Ta'ala. Tak? Kesusahan, maghmum. Wala makrubun. Makrub kesulitan. Rasa benda tu nampak macam senang, tapi bila kita buat, ada susahnya pula. Asalnya nampak beres. Kacangnya ni. Tapi bila kita nak settlekan benda tu, mari pula ujian-ujian lain. Makrubun, sulit, susah. Apa lagi hadis ni? Habiskan hadis ni. Wala madyunun. Ni orang berhutang. Madyun daripada perkataan dain, hutang. Hutang Allah. Bukan tak nak bayar tapi susah lah. Tak. Hak tak nak bayar hutang tu memang kita kata
Niat dah, masa berhutang tu niat dah tak nak bayar. Tu memang dosa lah. Tak. Mati dalam keadaan tak bayar hutang ni, mati syahid pun tak masuk syurga. Hak mati syahid itu, yang dikatakan ahli syurga pun terkandas. Kenapa? Kerana hutang. Apatah lagi hak tak mati syahid. Kalau bab hutang ni jaga-jaga. Jadi tiba-tiba kalau dia diuji dengan hutang, fi yaumin, dalam sehari itu dia baca 3 kali, insya-Allah illa stujiba lahu. Dibacalah kalimah ini. Tak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebagai amalan dia, sebagai munajat dia, sebagai tadallul rasa hina diri depan Allah Taala, insya-Allah Allah datangkan pertolongan. Orang rasa susah tadi, rasa lapang dada. Memang susah-susah juga tapi lapang dada. Dia boleh entertain benda tu dengan tenang. Dia boleh anggap benda tu sebagai susah ni sebab apa? Sebab normal, sebab atas dunia ni Allah bagi susah, senang dalam syurga. Dia boleh sangka baik pada Allah Ta'ala berkat dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau, ya Allah, aku ni zalim. Berkat dia baca doa Nabi Yunus tu yang Allah ajar dalam surah Al-Anbiya tadi, hati dia tenang. Ya mungkin COVID tak selesai lagi, tapi dia boleh hadap benda tu dengan tenang kerana dia bersangka baik pada Allah Ta'ala. Tak apa susah atas dunia, jangan aku susah dalam kubur, jangan susah di mahsyar nanti, jangan susah dalam neraka, na'udzubillah. Dunia memang tempat susah pun, tempat diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah sebut dah lah, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah buat kematian, Allah buat kehidupan untuk menguji. Dunia, atas dunia ni, nak senang, nak selesa, nak goyang kaki, nak berseronok, jannah, syurga kita semua. Allahumma ja'alna minhum, amin. Itu dia. Nah, jadi apabila seorang yang dilanda keresahan, kesusahan, kesulitan dan beban hutang, beban hutang, sebab dia guna perkataan beban hutang, sebab hutang ni beban. Ada doa kan? Ada doa muat surat, pagi petang baca. Doa nak ngelak daripada beban hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzu minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Hafallah, saya yakin tuan-tuan pun dah hafal. Pagi petang baca. Ya Allah, aku berlindung daripada hammi wal hazan, daripada resah dan duka cita. Ini termasuk maghmum tadi lah. Maghmum, mahmum, minal ham, mahmum daripada perkataan ham, mahmum daripada perkataan ham, minal hammi wal hazan. Hammi makna resah, hazan makna duka cita. A'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung daripada lemah semangat, wal kasal, malas. Ini semua penyakit hak Nabi minta lindung. Rasa lemah semangat, rasa malas serba-serbi lah, malas semayang, malas ibadah, malas kerja, itu satu penyakit. Kita minta berlindung. Lagi apa lagi minta berlindung Nabi ajar? Minal ajzi wal kasal, a'udzu minal jubni wal bukhl. Jubni makna penakut. Penakut. Tak, pengecut. Habis benda nak takut. Penakut, nak tegur benda betul pun takut. Nak kata benda tu sesat, benda batil pun takut. Takut dah. Bukhli makna bakhil, kedekut. Berlindung daripada kedekut, memang kedekut lah. Na'udzubillah, kedekut ni penyakit. Tengok buruknya perangai kedekut. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee tunjuk dalam cerita Labu-Labi kan. Oh, bakhil, nama pun Haji Bakhil. Kedekut dah dah. Itu penyakit. Apa lagi minta? Minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung daripada bebanan hutang. Ini Nabi minta berlindung. Wa qahrir rijal, dan berlindung daripada kezaliman lelaki-lelaki yang orang-orang yang mahu menzalimi diri kita. Ini beban hutang. Ada laporan daripada bank negara ke apa? Anak-anak muda belum 40 lagi pun, 30-an, 20-an, 30-an terbeban dengan hutang kad kredit. Dia boleh jadi mangsa plastik. Kad kredit itu plastik tak? Plastik kecil je pun. Kad kredit ni plastik kecil, tapi dia boleh jadi orang jadi bodoh dengan dia. Akal, kad kredit plastik tu tak ada akal pun. Plastik tu tak ada akal pun, tapi hak pengguna tu hak berakal, dia jadi bodoh.
Mentang-mentang ada 4 segi ni, swipe dia tak? Swipe tak? Oh, bayar pergi supermarket, beli itu, beli ini, beli itu, kadang-kadang 3-4 keping seorang. Ini namanya hutang, beban hutang. Sudahnya muflis. Na'udzubillah. Betul pentingnya pengurusan kewangan pun dalam Islam mengajar kita berjimat jerman. Jangan terlalu boros dan jangan terlalu kedekut. Itulah hak terbaiknya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita baca satu tajuk cukuplah untuk pagi ini, ringkas. Walaupun ringkas, moga-moga apa yang ditulis dalam kitab ini kita ambil pengajaran dan kita amalkan, insya-Allah. Selalu di bibir mulut kita ketika masalah apa pun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ingat saya orang tua dulu, dia nasihat pada suami yang isteri nak bersalin, khabar kat isteri kamu, khabar kat dia nak bersalin tak, sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya-Allah memudahkan urusan melahirkan anak dan sebagainya, kerana ia diambil daripada ayat Quran. Dan kalimah yang keluar daripada mulut Nabi ini semuanya ada ijaz dia, ada kehormatan, kemuliaan dia. Jadi insya-Allah kita amalkan, moga-moga amalan diterima, selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Wallahu alam. Cukup setakat tu, kita sambung lagi pada malam esok kot. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok untuk kitab akidah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.